Sekejap ya, dia hang pula. Sekejap ya. Kenapa pula ni? Allahu Akbar. Sekejap, sekejap. Sekejap ya. Ada masalah teknikal sikit. Okey, berikan masa dekat Ustaz jap dalam 1 minit ya. Ya. Okey, harap-harapnya kali ni okey ya. Harap-harapnya okey. Alright. Okey, cun. Okey, minta maaf tadi ya. Ada sedikit masalah sikit tadi. Okey, so alhamdulillah ada 18,000 orang mata memandang malam ni. Dahsyat. Okey, untuk ayat kefahaman, kita tengok kat sini tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, untuk tingkatan 4, larangan rasuah telah masuk SPM pada tahun 2021. Untuk SPM kali yang kedua ya, sebab tahun hari tu ada yang kena COVID dan sebagainya kan. Ciri-ciri mukmin yang berjaya, ini juga dia dah masuk SPM tahun 2021. So, dakwah pemacu kemajuan juga dah masuk SPM tahun 2022. Maka antara target utama kita lah, ini target tau. Utama kita adalah tajuk memahami sunnatullah, larangan mempersendakan agama. Kata 5, memahami keutamaan dalam tindakan kepelbagaian bangsa. Okey. Cuma kat sini saya nak tekankan satu je lagi, iaitu kita tambah sikit, iaitu satu lagi adalah tajuk, iaitu fiqh aulawiyat. Okey, fiqh aulawiyat. Fiqh aulawiyat ni tingkatan berapa? Ada siapa-siapa tak boleh beritahu Ustaz? Fiqh aulawiyat ni tingkatan berapa? Okey, sesiapa boleh voice kat Ustaz? Tingkatan berapa? Tingkatan 4. Tingkatan 4. Alhamdulillah, terbaik.
Okey. So ini spot kita lah. Bukannya maknanya lain tu tak baca, kena baca juga. Tapi yang ini keutamaan. Baik. Sekarang kita tengok. Okey, tajuk memahami sunnatullah. Dalam memahami tajuk sunnatullah ni, boleh buka buku nota tudingan. Okey, buka buku nota tudingan. Buka surat yang keberapakah sunnatullah ni? Kita akan tengok surat apa? Surat 8 kalau buku Ustaz. Buku awak silap pasti. Ada tak? Sama tak? Muka surat 8. Okey. Ustaz, bukan Ya. tempat kita 5 Ustaz. Ha? Kita 5. Fiqh Alawiyat. Sorry. Tadi awak jawab tengok apa? 4 Kita 4 lah. Okey. Alright. Alhamdulillah. Terima kasih betulkan Okey, memahami sunnatullah. Dalam memahami sunnatullah ni, antara yang popular dia ialah ni. Fasiru. Mungkin dia tanya macam soalan terakhir tadi tu. Fasiru musafir. Musafir maknanya mengembaralah. Fasiru, mengembaralah. Fil arni di dunia. Okey. Yang kedua adalah perkataan aqibatul mukadzibin. Apa dia? Pendusta. Awak jawab pendusta pun dah dapat markah dah kat situ. Satu lagi iaitu wahudau wa mau'izah. Peringatan. Okey, so boleh screenshot. Untuk tajuk sunnatullah ni, ini antara yang popular ditanyalah. Tajuk-tajuk yang bukan tajuk, terjemahan yang popular ditanya. Okey. Seterusnya, antara yang popular lagi ialah sebab apa turun ayat tadi tu. Okey. Kalau tajuk sunnatullah, awak ingat para sahabat dan Nabi dia kalah dalam perang Uhud. Kalah dan kecewa kalah dalam perang Uhud. Mereka merasa sangat sedih dan kecewa. Boleh terus sampai kat situ. Kemudian Rasulullah SAW berdoa. Berdoa ni maknanya, ya Allah ni awak boleh je ubah yang lain. Berdoa macam mana? Berdoa agar diberikan bantuan. Maka turunlah ayat ini. Okay. So, kalau soalan ni, ni, tajuk dia sunnatullah. Macam ni kita nak tahu ayat ni tajuk sunnatullah Ustaz. So kat sini dia akan bagi apa orang kata ayat ni. So awak ingat surah Al-Imran ayat 137. Ingat itu je cukup. Surah Al-Imran ayat 137 maknanya tajuk sunnatullah. Sebab turun ayat dia ialah para sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sendirilah kalah dalam perang Uhud. Mereka sangat kecewa dan sedih. Lalu Rasulullah pun berdoa, minta diberikan bantuan. Maka turunlah ayat ini. Okey, sampai sini. Kalau awak jelas dan faham, boleh tekan button, type faham ke, jelas ke, tak ada masalah. Okay, boleh tekan Okey, nak tekan like pun boleh. No problem. Okey, good. Alhamdulillah. Settle kat situ. Okey, kita tengok apakah dia soalan-soalan yang popular. Okey, kalau soalan kata, apakah maksud sunnatullah? Kalaulah secontoh saya padam kat sini kan. Awak mesti akan nampak perkataan apa? Maksud sunnatullah. Jadi, sunnatullah tu apa? Sunnatullah ini ialah sistem peraturan. Ini perkataan penting. Nombor 1, nombor 2. Sistem peraturan. Siapa yang tetapkan? Allah yang tetapkan. Boleh ubah tak? Tak boleh ubah. Itu dia maksud sunnatullah. Sistem peraturan. Siapa yang tetapkan? Pastilah Allah. Dan tidak boleh diubah. Itu maksud sunnatullah. Ni wajib hafal Wajib hafal. Ustaz mimpi. Inilah soalan keluar. Ustaz mimpi tu. Tak tahan tu. Okey, kemudian soalan yang seterusnya yang biasanya calon-calon SPM dia akan rasa nervous bila soalan kata konsep sunnatullah. Okey. Kalau ada perkataan konsep ni bermaksud konsep ni dia maksudnya macam apa benda apa benda sunnatullah ni apa benda sunnatullah ni dia tetap dan kekal. Contoh kan, orang lelaki
nak kahwin dengan orang perempuan. Takkan orang lelaki nak kahwin dengan haiwan. Maka itulah sunatullah. Dia tetap dan kekal. Sampai bila-bila orang lelaki nak kahwin orang perempuan. Itulah konsep dia. Konsep ni maksudnya sunatullah tu apa ya? Kalau awak tersepit tangan dekat pintu, awak akan menjadi macam mana? Gembira ke menangis? Cukup main sikit. Gembira ke menangis? Tersepit tangan dekat pintu. Patah buku. Nurin kata, menangis. Menangis, Luqman kata, nampak? Menangis. Kesian. Itulah dia sunatullah. Tetap dan kekal. Mesti akan sedih. Dan yang kedua, merangkumi semua makhluk. Bukan manusia je. Haiwan pun, mana ada haiwan nak kahwin dengan haiwan jantan nak kahwin dengan haiwan jantan? Mana ada haiwan gay? Tak ada. Itulah sunatullah. Jadi konsep sunatullah ni tetap dan kekal merangkumi semua makhluk. Okey, jelas tak? Kalau jelas, komen. Jelas ke, letak like ke, love ke, suka hati. Okey, bagus. Alisha, Nur Ani, Daniel, Rizky, Luqman dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, kesan. Bila soalan kesan. Bila kesan soalan ni respon terbuka ke respon tertutup? Oi, kat mana tu? Kedai makan? Oh, ya kedai makan. Sedap ada. Terbuka. Kesan respon terbuka. Bila respon terbuka, idea tu boleh macam-macam. Kalau kita faham sunatullah, kita akan meyakini ketetapan. Kita yakin meyakini ketetapan. Yakin dengan ketetapan tu. Lelaki dengan lelaki tak boleh kahwin. Kita meyakini ketetapan tu. Yang kedua, menerima ketetapan. Ini untuk orang kata memudahkan lah. Untuk memudahkan. Okay, apa yang saya bincang ni, dia dalam buku kalau awak tengok muka surat 8, 9, 10. Okay, 8, 9, 10. Yang saya paparkan pada malam ni, takkan saya nak paparkan semua, kan? Saya akan paparkan apa yang kebiasaan dia. Tapi awak kena juga baca yang lain-lain. Contoh, kalau awak tengok, kat sini adanya umat-umat yang terdahulu, sebab kejayaan umat yang terdahulu tu kena baca. Cuma yang saya paparkan ni, yang sekurang-kurangnya ini dah hafal. Tu faham dia, sekurang-kurangnya. Okey. Terangkan 2 pengajaran. Okey. Bila pengajaran, apa perkataan yang mula-mula kita kena buat? Apa dia? Tolong beritahu saya. Apa perkataan? Umat Islam haruslah. Boleh. Umat Islam haruslah. Umat Islam haruslah. Ataupun kita hendaklah. Hendaklah meyakini ketetapan Allah. Kita hendaklah menerima ketetapan Allah agar hidup diberkati, agar hidup tenang, jiwa tenang. So, itu sahaja. Mudah sahaja. Dan ini adalah respon yang terbuka tapi kena kaitkan dengan sunnatullah. Okey, itulah dia tajuk sunnatullah. Kalau okey ada soalan boleh tanya saya sekarang. Kalau tak ada, just komen je, tiada ataupun tunjuk je emoji apa-apa. Okey. Alright. So sunnatullah ni study ya. You all semua study ya. Mesti kena study insya-Allah. Okey, sekarang kita tengok kepelbagaian bangsa. Okey, ini pun antara tajuk sport kita. Kalau soalan SPM nanti keluar macam ni, awak jangan pula tuduh saya tengok soalan periksa pula tau. Itu kalau masuk rezeki lah rezeki. Okey, kepelbagaian bangsa. Kalau soalan tu tanya terjemahan, antara yang popular ialah yang ini. Zakarin. Zakarin. Maaf sebut ya. Kan kita belajar sains zakar. Zakar tu alat untuk orang lelaki kan. Jadi zakar ni apa? Lelaki lah. Zakar tu lelaki. Syu'uban bangsa. Mana syu'uban? Syu'uban bangsa. Lita'arafu. Orang Melayu sebut ta'aruf lah. Ta'aruf ni maksudnya apa? Kenal mengenal. Kenal mengenal. Ini kebiasaannya yang mungkin ditanya. So kalau awak baca soalan dia, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin
Oh, Zakarin. Ini tajuk dia mesti kepelbagaian bangsa. Saling mengenal antara satu sama lain. Okey. Soalan dia, dua sebab dituntut saling mengenal. Okey, yang ini respon apa? Beritahu saya. Soalan nombor dua ni. Terbuka, tertutup. Terbuka, terbuka. Bagus. Terbuka. Kalau soalan jelaskan, bila soalan jelaskan, kita bagi dia ayat lengkap saja. Okey. Jelaskan dua keutamaan sifat takwa. Soalan ni sangat popular tau, nombor tiga ni. Bulat lebih sikit. Ni mesti masuk periksa. Jelaskan dua keutamaan sifat takwa. Apa pentingnya sifat takwa ni? Itu keutamaan sifat takwa. Kalau tajuk ni tajuk kenal mengenal, jadi jawapan tu takwa ni mesti menjurus kepada kenal mengenal. Kenal mengenal. Apa tu? Manusia ni sama je. Manusia sama sahaja di sisi Allah. Tambahlah lagi. Yang membezakan hanyalah iman dan takwa. Orang Cina ke, orang Melayu ke, orang India ke, sama je. Tak ada pula orang Afrika tu, orang Bangla tu lebih hina daripada orang Melayu. Tak ada. Itulah maksudnya keutamaan sifat takwa. Kemudian, kita ni meyakini kekuasaan Allah yang menciptakan manusia ni pelbagai-bagai rupa. Pelbagai-bagai bangsa. Kita bersifat takwa kat situ. Okey. So, kalau soalan ni lah keluar, awak rasa awak boleh jawab tak? Jelaskan dua keutamaan sifat takwa. Boleh tak? Cuba bagi kom sikit. Boleh? Alhamdulillah. Bagus Amni. Bagus Sayyidah Nadra. Siapa lagi tu? Nurin. InsyaAllah. Okey. Ini sangat-sangat penting. Okey, sekarang kita tengok buku nota tudingan. Buku nota tudingan ke surat yang ke berapa? Surat berapa? Ke surat yang ke-17 kalau buku saya. Okey. Kat sini dia ada macam-macam lagi. Ada macam-macam lagi. Dia ada asbabun nuzul. Yang mana Sayyidina Bilal naik ke atas mimbar. So, awak kena baca. Yang saya papan ni macam saya sebut tadi, ini yang sekurang-kurangnya ini dah tahu. Okey, dua pengajaran. Bila pengajaran, macam tadi juga, kita hendaklah, bila tajuknya kenal mengenal, awak buatlah apa-apa pun. Kita hendaklah saling kenal mengenal. Kita janganlah merendah-rendahkan bangsa orang lain. Kita hendaklah sentiasa berakhlak mulia agar bangsa kita ini dipandang mulia. Ni respon terbuka tapi kena kaitkan dengan tajuk bangsa. Okey. Jelas tak? Jelas Okey, bagus. Okey, terangkan isi. Ini isi, ini huraian. Ini penghubung dia agar. Okey, seterusnya. Bidang hadis. Okey, apa bidang hadis yang saya nak paparkan pada malam ni? Inilah hadis dia. Kemuliaan berdikari. Kemuliaan berdikari. So, soalan biasa senang. Dia akan tunjuk kemuliaan berdikari. Apa maksud berdikari? Ni kena hafal. Berdikari, usaha sendiri. Tidak bergantung kepada orang lain. Okey, senang je. Macam tadi juga, konsep berdikari. Berdikari ni macam mana Apa Oh, berdikari ni rupa-rupanya ialah berusaha bersungguh-sungguh. Bebaskan diri dari bergantung orang lain. Itulah berdikari. So, konsep ni dia macam tadilah, sunatullah, konsep sunatullah. Konsep sunatullah ni dia kekal. Tak boleh diubah. Dia melibatkan semua makhluk. Berdikari. Berdikari ni maksudnya, konsep dia tu ialah kita ni mesti bersungguh-sungguh. Baru dinamakan berdikari. Kalau tak bersungguh-sungguh, tak dinamakan berdikari. Namanya beli kari. Yang kedua ialah bebaskan diri dari bergantung pada orang lain. Okey, itu nombor dua. Nombor tiga, jelaskan kelebihan berdikari dari aspek yang berikut. Okey, agama, ekonomi, masyarakat. Bila soalan itu menjurus kepada agama, ekonomi, masyarakat. Contohlah agama. Dalam jawapan kamu semua, mesti masukkan perkataan itu. Agama Islam dipandang mulia. Ekonomi. Ekonomi
Umat Islam meningkat. Masyarakat. Masyarakat hidup aman dan harmoni. Nampak? Ni respon terbuka je. Jangan risau. Bila sebut kelebihan, kalau dah tak idea sangat, awak gunalah satu formula disebut sebagai formula dapat. Dapat apa Kalau berdikari ni dari sudut agama, macam tu. Kalau kelebihan ni, dapat. Okey tak tu? Boleh tak? Kena guys? Boleh? Okey, very good, very good. Okay. Alright. Pengajaran. Allahu Akbar. Tonang bayi tu kan. Okay, sebelum tu saya nak awak tengok buku nota tudingan. Okay, muka surat berapa ni berdikari ni? Kalau kat buku saya, muka surat 21. So dekat muka surat 21 ni, dia ada lagi tau benda-benda lain. Contoh macam, apa pekerjaan para nabi yang pernah diorang buat. Nabi Rasul ni kerja apa? Nabi Adam kerja apa? So macam saya sebut tadi lagi sekali, saya kena ulang banyak kali. Takut awak terleka kan. Yang saya papa ni, sekurang-kurangnya ya. Okey, kita hendaklah mencari pekerjaan yang halal. Satu markah. Agar hidup diberkati. Satu lagi markah. Dapatlah markah penuh. Tapi kalau awak jawab tak ada, kita hendaklah, ini je, memang tak dapat markah. Salah terus. Itu sangat-sangat rugi ya. Sangat-sangat rugi. Okey, seterusnya. Ini tajuk hadis yang seterusnya. Setiap orang adalah pemimpin. Ini pun antara target kita ni. Rasa-rasa ni keluar ni hari ni. Setiap orang adalah pemimpin. Nota tudingan muka surat 22. Okey, muka surat 22. Dalam ni, pemimpin tu siapa? Okey, pemimpin tu ialah al-imam. Al-imam tu pemimpin. Wa rajulun. Ni, suami. Wal mar'atu, isteri. Wa khadimu. Khadam. Pekerja. Kemudian, mana lagi satu lagi? Anak, mana anak? Ni, wa kullukum ra'in, ni, fi mali abihi wa rajulun ra'in fi mali abihi. Abihi ni bapak dia. Maknanya rajulun yang kat sini ialah anak. Rajulun yang kat sini ialah suami. Jadi soalan biasa tanyalah. Dia akan tanya, senaraikan, contohlah kan. Apa ni? Pemimpin yang terdapat dalam hadis ni. Jangan jawab selain pada yang ini. Inilah jawapan-jawapan dia. Okey, boleh tak? Kalau boleh, bagikan sikit feedback. Okey, bagus. Bagus. Alah, ini senang je ni. Tanggungjawab seorang pemimpin. Ini respon terbuka. Pemimpin perlu buat apa? Bagilah bantuan pada rakyat. Pemimpin jangan zalim. Pemimpin taklah mengamalkan undang-undang Islam. Pemimpin taklah handsome. Boleh? Pemimpin taklah handsome. Tak semestinya. Kalau handsome pun tapi tak adil lah buat apa kan? Tanggungjawab seorang suami. Alamak. Suami bagi nafkah. Suami taklah berikan kasih sayang. Bagi perlindungan. Tanggungjawab isteri. Layan suami. Menjaga anak-anak. Menjaga kehormatan keluarga. So ini sebenarnya senang saja. Kalau awak tak jawablah soalan-soalan macam ni, sangat rugi. Ini respon terbuka. Okey, jelaskan tanggungjawab seorang pekerja. Sama juga. Anak terhadap ibu bapa, sama juga. Ini semua respon terbuka. So kalau keluar tajuk ni, kita hendaklah gembira. Okey, sekarang ni. Nasihat Luqmanul Hakim. Kalau soalan tanya, 4 nasihat Luqmanul Hakim ni kalau lah kan. So, awak ingat ni je. Buat baik pada ibu bapa, bersyukur pada Allah, solat, amar ma'ruf ni maksudnya menyuruh kebaikan. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Ini in case kalau keluar sebab dalam buku teks dia ada ni sikit nasihat Luqmanul Hakim. Apa nasihat Luqmanul Hakim? Suruh buat baik pada ibu bapa dan sebagainya. Okey, alright.
Pengajaran. Kita hendaklah, bila pengajaran, kalau kat sini awak cerita pasal suami, kat sini ceritalah pula pasal isteri. Jangan kat sini suami, kat sini pun suami. Jangan. Ya. Kalau kat sini suami, kat bawah ni apa lagi kita boleh buat? Cuba komen sikit. Cuba voice sikit. Siapa boleh tak voice sikit suara? Siapa? Come on, come on. Jangan malu, jangan segan. Pekerja. Pekerja. Bagus. Macam itulah. Pekerja. Kita hendaklah menjadi pekerja yang amanah agar hidup diberkati. Contoh, kerja yang amanah agar perniagaan semakin maju. Macam tu. Jangan awak buat pekerja suami, kat bawah ni pun suami juga. Nanti jawapan awak nanti dikira satu je yang betul. Okey, selesai. Okey, hukum tajwid. Hukum tajwid ni soalan dia tak banyak. Ada 2 saja. Jadi saya skip dulu sekejap lah. Nanti kita patah balik kat tajwid ni. Cuma saya beritahu awak, hukum tajwid yang kita target masuk ialah tajuk qalqalah. Qalqalah ada 2 kan dalam buku teks. Surah Kubra. Ini sana. Kubra. Satu lagi waqaf. Bentuk-bentuk waqaf. Okey, yang ni awak okey. Sughra, kubra, akbar. Akbar ni, okey, huruf qalqalah ni dia ada qaf, ta, ba, jim, dal. Kalau huruf-huruf ni ada sabdu, kemudian kita berhentikan bacaan tu, sabdu, dia akan jadi qalqalah akbar. Itu je. Okey, kat sini awak boleh tengok dekat lebih lanjut dalam buku nota tudingan tau. Saya tak nak detail sangat. Sebab markah dia 2 je. Tapi awak kena baca. 2 pun penting sebenarnya. Sangat penting. Okey, kita masuk akidah. Akidah yang kita target ialah tajuk Al-Muntaqim. Muntaqim. Okey, Muntaqim. Buka muka surat berapa Al-Muntaqim ni? Boleh tak tengok Al-Muntaqim? Muntaqim ni muka surat 24. Kalau nota tudingan tu awak tengok Muntaqim, ada 1 ada 2 je. Apakah Al-Muntaqim? Bila jawab Al-Muntaqim, mesti awak menulis iaitu nama Allah. Dia mesti kena ada tu. Nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan. Apa-apalah soalan. Al-Muntaqim ke, Al-Jabbar ke, tapi awak kena sebut nama Allah yang menunjukkan Allah Maha Pembalas. Allah pembalas dan menimpakan azab kepada orang yang melampaui batas. Melampaui batas. So kalau dia tanya, apa 2 kefahaman nama Allah Al-Muntaqim tu? Awak tengok buku nota tudingan tu, muka surat 2 tu. Surat 2 pula. Yang nombor 2 tu. Awak hafal yang itu je. Iaitu awak ambil Allah bagi seksa neraka. Itu satu tu, dia punya isi. Seksa neraka kepada siapa? Orang yang menolak peringatan Al-Quran. Ni, membalas neraka. Kepada siapa? Orang yang menolak Al-Quran. Lepas tu, kalau awak nak buat yang Ad-Dukhan ni pun boleh. Kalau tak nak, ambil yang lain. Okay. Kalau Ad-Dukhan ni, Allah menimpakan azab Ad-Dukhan. Kemarau panjang kepada golongan yang menolak dakwah Rasulullah. So dekat situ awak pilih je lah. Tapi mesti kena hafal 2. Jelas tak? Kalau jelas, tak sikit emoji apa-apa. Selalunya soalan berapa markah? Soalan, okay, saya beritahu awak. Kalau kat sini jelaskan, okay, jelaskan, kalau markah dia 2 markah, maknanya satu jawapan tu 1 markah. Tapi kalau dia bagi markah dia 4, satu jawapan tu 2 markah. 2 markah. Tapi jawapan dia sama je.
Yang membezakan markah aja. Ayat lengkap saja. So, itulah cara markah dia diberikan. Okey tak Nurin? Okey Alright. Soalan lagi? Okey. Kita masuk ajaran sesat. Okey, ajaran sesat. Ajaran sesat ni, hindari ajaran sesat. Muka surat berapa nota tudingan ni? Muka surat 26. Okey, dalam buku nota tudingan, itu semua adalah tajuk-tajuk yang ditarget. Cuma malam ni, saya kecilkan sikit. Saya kecilkan sikit. Yang rasa-rasa je. Tapi yang lain jangan abai ya. Jangan abai pula tak baca. Kali tu pula yang masuk, alamak habis nanti. Menangis nanti. Okey. Ajaran sesat. Apa maksud ajaran sesat? Dia punya keyword dia, ajaran yang didakwa ajaran Islam. Tadi kan ada perkataan ajaran yang didakwa. Okey. Ciri ajaran sesat. Ini popular. Awak kena tengok aspek Al-Quran dan hadis. Bila ciri ajaran sesat, aspek Al-Quran dan hadis, awak kena jawapan tu berdasarkan berkisar tentang Al-Quran dan hadis je. Al-Quran ni maksudnya macam mana? Dia orang mentafsir ayat Al-Quran ikut logik akal. Itu ajaran sesat lah tu. Contoh ayat kata tangan Allah. Dia pun cakap tangan Allah tu panjang, besar sangat. Itu ajaran sesat lah tu. Lepas tu dia kata contohnya apa lagi? Kita ni pegang Al-Quran je, hadis tak payah. Itu pun ajaran sesat. Jawapan tu tengok dalam aspek Al-Quran dan hadis, bagilah jawapan Al-Quran dan hadis. Okey tak? Kalau okey bagi good sikit. Sorry kalau suara Ustaz laju sikit ke sebab kita nak speed kan. Okey. Right, seterusnya. Dua ciri ajaran sesat dari aspek akidah. Nampak? Dalam aspek akidah. Nanti masa periksa, ambil lah pembaris, ambil pensel, gariskan. Aspek akidah. Kalau akidah, kitanya Nabi alam gaib. Mengaku Nabi ke, dia kata dia tu apa lagi, Imam Mahdi ke, dia kata alam gaib ni tak ada. Itu ajaran sesat. Akidah. Kalau ibadat, cerita pasal ibadat. Halalkan zina, menolak ibadah fardu, solat tu dengan zikir je. Boleh buat haji kat mana-mana. Itu je. Simple. Tapi ramai juga murid yang tak boleh jawab. Ataupun salah. Sebab dia tak tengok dalam aspek apa. Tengok aspek apa ya. Okey, seterusnya. Akhlak. Kalau akhlak ni, awak ingat ajaran sesat ni dia suka ejek-ejek sahabat Nabi. Dia memperkecil-kecilkan sunnah Nabi Muhammad. Itu dia. Okey. Maknanya, kalau awak tengok dalam buku teks, buku nota turingan, muka surat 26, surat 27. Okey, seterusnya. Ar-Raqib. Kenapa saya pangkah kat sini ni? Saya padam pula. Okey, Ar-Raqib ni, surat 27. Ada dua item tu je. Bacalah bukti dia. Tu bukti dia. Allah mengawal aspek manusia dalam hubungan sama manusia, aspek kepatuhan dan sebagainya. Hafal saja. Sikit je. Okey, sekarang kita masuk tajuk Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum tu, kita nak tarik perhatian Ar-Raqib. Kalau Ar-Raqib ni, biasa soalan kebat akan nak kita jawab, kita ni jangan buat jahat. Sebab Allah tu maha mengawasi. Itu je. Ar-Raqib ni awak kena faham konsep dia. Allah maha mengawasi. Okey. Kita pergi masuk tajuk yang seterusnya kita rasakan masuk iaitu buku nota tudingan muka surat 27, surat 28, muka surat 29, muka surat 30. Okey. Alright. Sekarang kita tengok soalan pertama, nyatakan sejarah aliran Syiah. Okay, sejarah aliran Syiah. So buku nota tudingan muka surat yang ke-28. Tengok semua ya. Itulah dia sejarah dia. Saya cerita ringkas je. Syiah ni kumpulan. Dia mesti ada perkataan kumpulan. Kumpulan ni, dia menuntut Sayyidina Ali ni dilantik jadi khalifah lepas Rasulullah wafat.
dan berkeyakinan bahawa ahli al-bait. Ahli al-bait ni maksudnya ialah hanya keturunan Nabi sahaja. Sebab Sayyidina Ali tu, dia tu sepupu Nabi Muhammad. Jadi, dikata mesti kalau nak jadi khalifah ni daripada keturunan Nabi saja. Macam Sayyidina Abu Bakar, dia bukan keturunan Nabi. Dia bapa mertua Nabi. Dia bukan keturunan Nabi. Sayyidina Umar pun bukan keturunan Nabi. Sayyidina Osman pun bukan keturunan Nabi. Maka Syiah ni, inilah keyakinan dia. Sayyidina Ali lah yang lebih layak menjadi khalifah. Okey. Dua prinsip utama Syiah. Okey. Dua prinsip utama. Awak tengok buku nota tudingan, muka surat 28. Okey. Prinsip dia, ambillah mana-mana yang senang. Kalau saya akan ambil yang menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu secara keterlaluan. Menyanjung ni maksudnya dia macam selalu mengangkat-angkatkan Sayyidina Ali ni sampai sama macam Rasulullah. Dan keduanya ialah mengamalkan taqiyah. Taqiyah, saya tulis sini. Taqiyah. Sini je dia, taqiyah. Taqiyah ni apa? Taqiyah ni maknanya depan orang macam dia ni tak suka dengan Syiah. Tapi sebenarnya dia tu Syiah. Itu namanya mengamalkan taqiyah. Okey, 1 dan 2 jelas tak? Okey, bagus. Okey, masih kental lagi ya. Bagus. Auni, Sayyidah Nurin dan sebagainya. Intan. Okey, Intan. Ada nak tanya ke Intan? Tak ada ya? Kalau ada, tanya saja. Taqiyah. Sebab tu dia menolak sifat ma'ani tadi tu. Antara sifat ma'ani tu, Allah Maha Berkuasa. So, dia orang tak percayalah dengan Allah Maha Berkuasa tu. Sebab dia kata, baik buruk, manusia yang tentukan sendiri. Macam tu. Okey, jelas tak yang slide ni? Jelas tak? Jelas? Auni, okey. Jelas? Alhamdulillah. Okey, bagus. Kemudian, ni tentang isu dosa besar. Dosa besar, kalau ahli sunnah wal jamaah macam kita ni, orang yang buat dosa besar, minum arak, berzina, mencuri, membunuh, dia masih lagi mukmin. Masih mukmin. Mukmin ni masih lagi orang Islam, tapi kena bertaubat. Tapi kalau Khawarij, Khawarij dia cakap apa? Tengok dalam buku. Khawarij cakap apa? Khawarij kata, kafir terus. You minum arak, kafir terus. Mu'tazilah ni pula, dia kata, lagi dahsyat. Kau ni mukmin pun bukan, kafir pun bukan. Tapi apa? Kau ni tengah-tengah, antara mukmin dan kafir. Antara mukmin dan kafir. Dah nak duduk mana ni? Dia kata antara mukmin dan kafir, kekal dalam neraka dia. Mu'tazilah. Dapat Makkah. Okey. So, macam mana? Ahli Sunnah wal Jamaah. Itulah dia. Tadi kita dah bincangkan tadi ya. Dosa besar, pasal Al-Quran. Ada tanya tak Ahli Sunnah wal Jamaah ni tajuk dia? Ni kita fast ni fast track. Okey. Nurin okey. Yang lain? Ngantuk dah? Ni okey. Nasyirah okey. Sayyidah okey. Intan. Adli. Intan lagi. Okey. Sofia. Right. Bagus. Okey. Seterusnya. Ni. Jelaskan dua kepentingan berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Okey. Kepentingan. Respon terbuka. Kalau kita berpegang dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, kita dapat apa ya? Jawapannya terbuka lah, dapat apa? Oh, kita dapat beramal dengan ajarannya betul. Kita dapat amalan kita ni Allah terima. Allah sayang kita. Itu je. Senang je. Dia kadang-kadang soalan tu dia akan jadi kepentingan ataupun kesan. Kesan tidak beramal, kesan tidak berpegang, amalan kita Allah tak terima. Hidup menjadi sesat, berlaku pergaduhan. Ini respon terbuka ya. Jangan takut. Okey, sekarang masuk bab fiqh pula. Bab fiqh. Okey. Antara tajuk yang kita target adalah tajuk haji. Okey, so macam biasa, apa maksud haji? Okey, ni maksud haji.
Masuk haji ni kena ikut dalam buku, jangan ikut sendiri-sendiri pula ya. Okey, mengunjungi Baitul Haram ni hafal ya, wajib kena hafal. Wajib kena hafal. 4 syarat. Okey, saya highlightkan. 4 syarat wajib haji. Muka surat yang ke-31 nota tudingan. 4 syarat wajib haji. Siapa yang wajib menunaikan haji ni? Itu macam tu soalan dia. 4 syarat wajib haji. Siapa yang wajib haji tu? Siapa dia? Mestilah Islam, balik, berakal, berkemampuan. Okey. Ciri berkemampuan. Kemampuan tu mesti cukup ni. Cukup duit, cukup nafkah, perjalanan tu selamat, sihat tu badan. Ini contoh berkemampuan. Rukun haji. Rukun haji bermaksud, contoh saya kata kat awak, rukun solat. Pertama, pertama berdiri betul, niat, takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, rukuk. Maksudnya rukun haji ni, rukun solat tu apa step-step nak solat. Kalau rukun haji ni apa step-step yang mesti kita lakukan secara turutan. Kita mesti niat, kita mesti wukuf. Tapi kalau awak jawab wukuf saja, awak tak dapat markah. Mesti awak beritahu wukuf kat mana. Wukuf ni ingat cikgu Arafah. Wukuf di Arafah. Okey. Tapi kalau tawaf kat mana? Mestilah kat Kaabah. Sa'i ni tak apa. Memang sa'i je. Bercukur, tertib. Tak ada masalah. Cuma yang dekat sini je. Niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Miqat ni tempat kita nak niat. Kat mana tempat kita nak niat tu. Okey. Bila sebut perkara wajib haji. Okey, kan ada beza tadi. Tadi tu syarat wajib haji. Sekarang ni perkara wajib haji. Dalam kita mengerjakan rukun tu, ada benda-benda yang wajib kita kena buat. Wajib. Bila sebut wajib, awak ingat perkataan malam. Dia ada 2 tempat yang kita bermalam. Sebut haji tu. Bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina. Ini nama tempat. Kita mesti bermalam kat situ. Kemudian kita naklah melontar. Melontar jamrah kubroh. Kubroh ni besar. Besar tu maksudnya yang ketiga. Kemudian melontar di ketiga-tiga jamrah. Jamrah ni dia satu tempat, kita kena lontar batu kat situ. Ni wajib haji. Okey, jelas tak yang kat sini? Ada soalan tak? Okey, alhamdulillah. Okey, beza ya. Perkara wajib haji, syarat wajib haji. Amalan sunat haji. Ni senang je ni, sunat haji. Solat sunat ihram, solat sunat selepas tawaf. Dan popular, apa beza haji dengan umrah? Haji ni buat pada bulan haji. Umrah, bila-bila masa boleh buat umrah. Bila-bila masa. Haji ada wukuf. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf ni kita duduk dekat Padang Arafah tu, ada waktu-waktu dia. Haji dia tiada wukuf. Ini nak bagi senang je lah kan. Haji ada apa tadi? Bermalam di Mina. Umrah tak ada bermalam di Mina. Macam tu lah. Senang je. Okey. Tajuk haji ni dia ada banyak lagi. Okey. Awak tengok dekat buku nota tudingan ada haji ifrad, haji tamatuk, haji qiran dan sebagainya tu. Okey, awak study. Kalau awak tak jelas, awak boleh PM saya. Yang malam ni saya terangkan yang asas ya. Yang kurang ni kena tahu. Okey, muamalat Islam. Ini pun tajuk kita target akan keluar periksa. Muamalat Islam. Sebelum muamalat Islam, kalau buku nota tudingan ni sembelihan. Sembelihan ni jangan tak baca pula. Baca ya. Cuma nak beritahu, Ustaz rasa muamalat Islam ni berat jugalah nak masuk. Muamalat Islam, kita tengok apa dia yang ada kat situ. Contoh soalan, bukan. Ni. Maksud akad, syarat perkara yang diakadkan, unsur yang diharamkan dalam nak jual beli tu.
Tak boleh ada apa, awak tengok soalan trial, itu mungkin keluar tu. Perbezaan muamalah Islam dengan konvensional. Muamalah Islam tak ada riba. Konvensional ada riba. Macam tu. Bagi perbezaan dia. Tak boleh tak jawab kita buat dalam kotak? Boleh. Tak ada masalah. Okay, muamalah Islam ni muka surat 35 hingga muka surat 37. Okey. Okey tak semua ni? Boleh tahan lagi tak? Sikit lagi. Boleh sikit lagi. Okey, sikit lagi. Muamalah Islam. Okey, yang ini pula contoh soalan periksa. Okey. Ni abaikan Okey. Okey, muamalah Islam. Ni unsur-unsur yang diharamkan. Ini yang masuk periksa trial tadi tu. Maksud akad dalam muamalat Islam. Awak jawablah perkahwinan lah apalah. Bukan ini muamalat Islam. Ijab qabul dalam urusan perniagaan dan keuangan. Itulah masuk akad. Saya beli saya jual, tu namanya ijab. Saya jual, saya beli, tu namanya qabul. Donat ni dalam urusan perniagaan. Saya pinjam duit ni, saya terima duit ni dalam bentuk kewangan. Itu masuk akad. Ini solat sunat duha, sunat gerhana pun antara yang rasa-rasanya masuk juga, boleh masuk. Apa maksud solat sunat duha? Hikmah menunaikan solat duha. Hikmah. Hikmah ni respon terbuka. Dekatkan diri pada Allah, mendapat rahmat. Apa maksud solat gerhana? Hikmah menunaikan solat gerhana. Ni simple, insyaAllah. Saya rasa awak boleh jawab ni. Tapi kena baca lah, jangan tak baca pula. Perkahwinan. Apa maksud perkahwinan? Akad. Ada perkataan akad tu. Rukun nikah. Mesti lah ada suami, isteri, saksi, wali, lafaz. So masa rukun nikah ni bayangkan. Masa nak kahwin tu ada siapa? Ada suami, ada isteri, ada 2 saksi, wali dan lafaz nikah. Syarat bakal isteri. Mestilah Islam. Mestilah perempuan. Senang je. Syarat wali. 2 sebab berpindah wali nasab. Wali nasab ni maknanya wali bapa, atuk, adik-beradik. Kenapa berpindah kepada hakim? Sebab wali hilang. Anis ada tak Anis? Sepupu kan? Wali hilang. Apa lagi? Wali tak dapat dijumpai. Muka surat apa ni? Muka surat. 38, 39. Okay. Talak. Bila sebut talak, pembubaran. Jangan lupa pembubaran perkahwinan. Jenis talak ada 2. Talak raj'i, talak ba'in. Okay. Tengok. Surat yang seterusnya. Talak raj'i. Ni dalam kelas saya hari tu kita dah hafal dah ni. InsyaAllah mudah-mudahan ingat Surat 40. Talak raj'i, talak yang boleh dirujuk dalam tempoh iddah tanpa akad yang baru. Talak raj'i. Dia ceraikan isteri dia tu talak 1 ataupun talak 2. Tempoh-tempoh iddah tu awak tengok dalam buku nota tudingan muka surat 41. Kalau belum putus haid berapa? Setelah putus haid berapa? Belum tubuh berapa iddah dia? Hukum talak makruh kalau ceraikan isteri baik. Haram isteri dalam haid. Sunat isteri yang berakhlak buruk sunat diceraikan. Dan sebagainya lah. Dia ada hukum lagi. Harus dan sebagainya. Okey, boleh tak ni? Okey tak? Boleh, Ustaz. Boleh kan? Alhamdulillah. Bagus. Ni. Talak raj'i. Fasah. Fasah. Saya cuma nak bagi awak faham je. Fasah ni, bila orang perempuan, dia nak bercerai. Suami tak nak ceraikan dia. Yang talak ni suami cerai. Fasah ni, isteri menuntut supaya perkahwinan tu dibubarkan dengan kuasa hakim. Sebab apa? Mungkin sebab suami dia ni ada HIV ke, suami dia ni dera dia ke. So itu fasah orang perempuan. Pembubaran perkahwinan.
Ataupun suami dia ni belah macam tu je. Pakai kahwin belah. Tak balik-balik rumah, tak ada benda, tinggalkan selai pinggang kat rumah. Apa? Isteri ni terbengkalai lah. So isteri boleh bubarkan perkahwinan dalam bentuk fasakh. Ataupun bubarkan perkahwinan dengan sebab khuluk, pembubaran. Ni semua jenis-jenis talak tau. Jenis-jenis pembubaran perkahwinan. Maaf, saya salah sebut. Jenis-jenis pembubaran perkahwinan. Dengan cara talak, dengan cara fasakh, dengan cara khuluk. Khuluk ni, isteri ni dia bayar kepada suami. Saya dah rasa tak suka lah kat awak ni. Awak ni baik, awak ni bagus. Tapi saya dah tak ada hati lah dengan awak. Kita cerai je lah. Nanti saya bagi kat awak. Berapa awak nak? RM20,000 ke? Okay, RM20,000 saya bayarlah RM20,000. Nak apa? Nak emas. Nak apa-apa bincang lah kan. Nanti hakim tetapkan. Maka pembubaran itu dinamakan khuluk. Okey, boleh tak bezakan? Talak, fasakh, khuluk. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Bagus. Okey, tu khuluk Li'an. Li'an ni pun pembubaran juga. Tapi dia adalah lafaz sumpah. Kita tak sebutlah pembubaran. Li'an ni ialah lafaz sumpah suami. Lafaz sumpah suami. Dia nampak isteri dia buat zina. Ataupun dia menafikan nasab. Dia kata anak dalam perut isteri tu bukan anak saya, dia kata. Tanpa bawa 4 orang saksi. 4 orang saksi tak ada. Orang saksi tak ada. Tiada. Tapi dia nampak. Maka dia boleh buat lafaz ni. Lafaz yang menuduh. Okey. Rujuk. Rujuk ni sambung balik perkahwinan. Syarat rujuk mesti rela hati. Sirah dan tamadun ni. Ni yang ramai murid-murid rasa macam, alamak ustaz, sirah ni lah yang kami takut sangat ni. Okey. Sirah ni, target kita minta keluar lah ya. Tajuk Umayyah. Ingat nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejarah Umayyah, asal nama, pemerintahan pertama, pemerintahan terkenal, orang yang sama. Ketiga-tiga ni, awak tulis, walaupun jawapan dia Muawiyah, dapat 3 markah. Tetap dapat 3 markah. Awak hafal nama Muawiyah je. Muawiyah bin Abi Sufyan, awak dah dapat jawab 1, 2. Tapi tulislah. Asal nama kerajaan. Macam tu. Muawiyah ni, sumbangan dia, ingat Damsyik. Ingat armada laut. Damsyik jadi pusat pemerintahan. Khalifah Al-Walid, masjid. Bina masjid. Faktor kegemilangan, galakkan khalifah. Hubungan erat. Iktibar, apa yang kita boleh ambil pengajaran? Kita hendaklah mendalami ilmu. Kita hendaklah mencontohi ini respon terbuka. Apa-apalah yang awak boleh ambil. Kita hendaklah memilih pemerintah yang adil. Itu contoh dia. Okey. Terusnya tajuknya ialah Abbasiyah. Abbasiyah ni, awak hafal pengasas, screenshot ya. Kalau nak screenshot, beritahu kalau terlambat. Khalifah terawal, khalifah terkenal, orang yang sama. Awak hafal nama Abu Abbas Abdullah. Abu Abbas Abdullah. Abu Abbas Abdullah. Dah dapat 3 markah kat sini. Pusat pemerintahan dekat Baghdad. Kalau Umayyah tadi dekat mana? Soalan tadi. Umayyah kat mana? Umayyah kat mana? Umayyah kat mana? Damsyik. Bagus. Hafal tu. Bagus tu. Abbasiyah. Faktor kemerosotan. Dia macam ni tau. Kalau tak boleh hafal semua, yang bab sirah ni, jangan tinggal semua. Ambillah sikit. Faktor kemerosotan. Pertahanan lemah. Serangan tentera Mongol. Ambillah sikit. Iktibar, apa pengajaran yang boleh diambil. Pengajaran ni dekat Abbasiyah, pengajaran yang dekat kerajaan Umayyah, boleh tak sama Ustaz? Boleh. Tak ada masalah. Jawapannya kita hendaklah melantik pemimpin yang apa? Yang bawa, yang adil. Kita hendaklah cintakan negara. Dia boleh je sama. Kalau iktibar ni. Kemerosotan ni,
Tengok sama tak kemerosotan? Tak ada kat sini. Tapi boleh je sama. Pertahanan yang lemah, dan seterusnya kita pergi kepada tokoh. Okey, tokoh sebab biasanya akan keluar soalan tokoh. Tokoh yang kita rasa ialah Imam Abu Hanifah antaranya. Nu'man bin Thabit. Kunyah Abu Hanifah. Kunyah ni contohlah Ustaz Helmi. Tapi dekat rumah orang tak panggil Ustaz Helmi. Orang ramai tak panggil Ustaz Helmi. Dia panggil contohnya apa? Abang Mi. Contoh. Itu kunyah lah. Kepribadian. Buat beribadah. Kepribadian. Buat ibadah. Muliakan ilmu. Kepribadian ni Imam Abu Hanifah ke, Imam Syafi'i ke, Imam Malik ke, Imam Ahmad bin Hanbal ke, sama je. Memuliakan ilmu, kuat ibadah. Sama je. Jangan takut. Okey, jelas tak? Okey, sama je sifat peribadi. Jangan takutlah. Jangan, ada setengah murid, dia macam fikir apa yang dia tak baca tu tak boleh nak buat. Dia kan macam tu. Saya tak baca ni, jadi saya tak boleh jawab lah. Tak boleh jawab. Awak fikir logik. Macam tu, fikir logik. Hasil karya. Macam saya sebut, tak boleh hafal semua. Janganlah tinggal semua. Hasil karya, ambil lah Al-Faraid. Ataupun Fiqh Al-Akbar, dua-dua sekali. Sumbangan. Sumbangan ni, ambil balik hasil karya dia ni tadi ni. Al-Faraid ni, sumbangan hasil karya. Kan sama tu. Al-Faraid, Al-Faraid. Letak balik. Dan Imam Abu Hanifah ni, dia pengasas, founder kepada mazhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i, pengasas kepada mazhab Syafi'i. Macam tu. Sumbangan dia. Okey. Nampak? Imam Syafi'i. Sama ke? Nama, kunyah. Kepribadian, kuat ibadat. Kan sama tadi tu. Kepribadian. Cuma Imam Syafi'i ni, dia ni terkenal dengan cintakan ilmu. Kuat beribadat. Sama je. Kan? Tak susah pun. InsyaAllah boleh. Hasil karya. Apalah satu. Kalau boleh dapat dua, dapat dua. Sumbangan. Ambil balik hasil karya. Pengasas mazhab Syafi'i. Senang ke senang? Tanya sikit. Senang ke senang? Senang ke senang? Okay tak? Senang. Senang kan? Sebab tu buka kelas malam ni. Nak bagi senang. Tak nak bagi panik. Ada 16 orang malam ni. Okey, insyaAllah. Okey. Ahmad bin Ibrahim. Okey, awak ingat je. Ahmad bin Ibrahim ni, dia ni mesti pasal undang-undang. Kalau ingat, saya pernah ajar benda ni kat dalam surau. Surau kat sekolah. Apa dia Cristiano Ronaldo? Ingat bola. Imam Ahmad dah lah. Ahmad bin Ibrahim, ingat dia apa dia? Pasal undang-undang. Undang-undang. Nama dia, ni tengoklah dalam buku mana yang senang. Sumbangan, undang-undang keluarga Islam, undang-undang Malaysia. Iktibar. Kita hendaklah belajar bersungguh-sungguh. Boleh belajar bersungguh-sungguh. Kita hendaklah menyebarkan ilmu. Alah, senang lah. Dia respon terbuka. Respon terbuka. Okey tak Ahmad bin Ibrahim ni? Okey kan? Okey. Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Sikit lagi. Salahuddin Al-Ayyubi ni, antara target, mungkin dia keluar, apa, nampak tak yang kecil awal tu? Ni. Ketinggian akhlak. Salahuddin Al-Ayyubi. Surah apa? Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi. Okey, nota tudingan muka surat 57. Ketinggian akhlak. Okey. Salahuddin Al-Ayyubi ni ulama, dia hormat ulama. Lepas tu dia ni dengan rakyat dia prihatin. Iktibar ni sama je. Kalau pemimpin ni kita boleh ambil iktibar sama je. Kita hendaklah melantik pemimpin yang hebat,
tidaklah menjadikan tokoh-tokoh Islam ni sebagai idola. Ni saya letak ni, maksudnya benda ni mungkin keluar ni. Tapi dia tanya dua benda, ketigaan akhlak ataupun iktibar. InsyaAllah. InsyaAllah. Tak keluar jangan marah. Okay, last kali. Bidang akhlak Islamiah. Antara tajuk yang kita target ialah tajuk bersikap benar, respon tertutup. Respon tertutup tapi senang je. Wajib buku nota tu ringan. Awak boleh tengok muka surat yang keberapa atas. Bersikap benar ni. Tak apa kawan-kawan. Bersikap benar. Surat 59. Okay. So boleh buka kat situ. Surat 59. Contoh tuntutan bersikap benar dalam aspek tutur kata. Tutur kata ni tak bohong, niat dan kemahuan, niat mesti ikhlas, berniat baik, keazaman. Sesuaikanlah. Dia respon yang terbuka je ni, dia tak susah sangat. Tapi jangan diabaikan. Senang-senang nanti diabaikan pun tak boleh juga. Surat 59 Okey, yang ini. Dua contoh sikap benar yang diamalkan oleh Rasulullah. Ini take note. Ni take note nombor 3 ni. Sebab nombor 3 ni dia respon tertutup. Nak karang-karang pun tak boleh. Okey. So itulah. Benar Rasulullah ni, dia tak ada tambah pun ayat-ayat Quran. Mana yang dia dapat, itu dia sampaikan. Lepas tu kalau dia bagi ajaran Islam ni, dia tak ikut kehendak ataupun peribadi dia. Dia mesti berdasarkan apa yang Allah nak disampaikan. Okay. So itulah contoh bersikap benar Nabi Muhammad. Dua hikmah bersikap benar, respon terbuka. Terangkan, mesti ada jawapan dia, isi. Tambah huraian. Okay. Okay tak ni? Sikit lagi. Okay. Okay, kemudian wasatiyah. Ini kalau tak baca, memang tak boleh jawab. Wasatiyah. Wasatiyah ni pendekatan sederhana, seimbang, adil, cemerlang dalam setiap tindakan ni. Cemerlang, sederhana, cemerlang, adil, keseimbangan. Awak hafal 4 item ni, tajuk wasatiyah ni awak boleh jawab dah. Sebab dia akan pusing-pusing balik kat situ je. Maksud wasatiyah ini. Prinsip wasatiyah. Prinsip wasatiyah, benda yang sama juga. Benda yang sama. Ini adalah benda yang dalam terjemahan wasatiyah. Okay, sederhana dari sudut apa? Ni. Keseimbangan, apa yang perlu diseimbangkan? Keadilan, apa maksud keadilan tu? Kecemerlangan yang macam mana? Okay, ni boleh tunjuk dalam buku Nota Tudingan. Okay. Ciri umat yang cemerlang. Ni adalah respon yang tertutup. Kena tengok dalam buku ni. Tapi dia tak susah mana pun. Umat cemerlang ni umat yang mencegah daripada zalim, umat yang melakukan segala perintah Allah dan sebagainya. Hikmah melaksanakan wasatiyah. Ni respon terbuka ke respon tertutup? Cik komen. Terbuka. Bagus. So, kalau kita buat sederhana, apa dia hikmah dia? Hikmah dia kita dapat ni respon terbuka. Bagilah ayat-ayat mana yang sesuai. Okey, yang seterusnya yang terakhir sekali adalah tajuk yang kita rasakan akan keluar ialah tajuk istiqamah dalam menuju mujahadah. Nota tudingan muka surat 61. Okey, maksud istiqamah, cara nak dapat istiqamah. Istiqamah ni maksudnya berterusan. Kalau kita baca buku, sentiasa baca buku, kita solat, itu istiqamah. Ni saya bagi gambaran sahaja. Okey, contoh ni nombor 3 ni respon tertutup. Tertutup. Ini take note. Nombor 4 ni, hikmah mengamalkan sifat istiqamah, respon terbuka. Dalam sekitar ni rasanya tak ada masalah. Cuma maksud-maksud ni respon tertutup lah. Yang ini terbuka sebab pencemaran, 2 adab menjaga alam sekitar, 2 hikmah menjaga alam sekitar, kesan melakukan kerosakan alam sekitar,
Ini soalan kebat ya. Soalan kebat ni cuma saya nak highlightkan sikit je soalan kebat ni. Okey. Ini contoh jawapan. Dalam jawapan, kalau contoh, ini pertama ni isi ya. Isi ni adalah jawapan yang pertama. Hal ini kerana. Hal ini kerana huraian. Huraian lengkap, awak boleh buat kesannya, contohnya. Boleh, tak ada masalah. Nak buat hal yang demikian pun boleh juga. Kalau tak ada idea sangat, buat isi, buat kesimpulan. Maknanya daripada 4, dapatlah 2 markah. Okey lah tu. Okey lah tu. Yang penting, jangan kebat ni jangan ditinggalkan. Kebat ni sebenarnya semudah saja. Ikutlah formula yang telah saya beritahu, yang saya telah terangkan. Okey, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga beroleh kejayaan yang cemerlang. Amin. Okey. So, last sekali, Alhamdulillah, apa-apa yang dalam buku nota turingan tu, tolonglah baca semua ya. Cuma yang malam ni yang saya bagi tahu ni, buatlah lebihan sedikit. Ataupun kata fokuskan lebih sikit. Saya doakan kamu semua berjaya. Saya tahu cabaran nak study subjek sejarah, subjek matematik, pendidikan Islam. So, bahagikanlah masa. Sebab saya nak pegang satu benda lah. Awak jaga Allah, Allah akan jaga awak. Bila kita belajar pendidikan Islam ni, kita belajar banyak perkara-perkara tentang keimanan. Sebab banyak testimoni yang saya dah, pengalaman-pengalaman saya, murid jumpa saya kata, Ustaz, kita orang fokus sangat dekat matematik dan sejarah, fokus sangat. Sampai pendidikan Islam ni kami tak baca langsung. Dan sekali sejarah kami pun tak ke mana, matematik kami pun tak ke mana. Ada berlaku. Lepas tu kita kena wasati lah. Sejarah wajib lulus betul. Baca sejarah. Mat penting, baca. Tapi jangan langsung tinggalkan subjek pendidikan Islam. Kalau tak nanti takut. Itulah. Kita menganggap benda tu tak penting. Dan sekali yang kita anggap penting tu pun tak ke mana. Sebab yang bagi kejayaan ni, bukanlah usaha kita sangat. Allah yang memudahkan urusan kita ini. Jadi Ustaz halalkan segala ilmu yang Ustaz dah sampaikan pada kamu semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta maaf ambil masa lebih sikit sampai 10.50. Tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Bye-bye semua. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Sama. Ustaz, Nadira tanya. Ya, saya. topik dosa-dosa besar dengan perkara yang